Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua guru-guru dan rakan-rakan. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan kepada pemoderator kita pada petang ini. Saya Aisyah Zahra binti Abdul Ghani bersama-sama sahabat saya Selvina Yuhanis binti Tamrin mewakili para penyelidik sekolah kami. Kami dari Sekolah Pembesaan Pelangu Kuala Lumpur Pahang. Sekolah kami terletak kira-kira 26 kilometer dari Bandar Rompeh dan berhampiran dengan Sungai Endau Johor. Sekolah kami telah berusia 107 tahun dan merupakan sekolah keempat tertua di negeri Pahang. Inilah barisan para penyelidik sekolah kami yang dianggotai oleh Muhammad Muhaimin Azaman, Muhammad Ekaul Nizam Umar dan kami berdua. Kami dari kelas 4 Cemerlang. Template kajian kami telah dibina oleh guru-guru pendidikan jasmani dan kesihatan yang terdiri daripada Cikgu Rahayu, Cikgu Fahmi, Cikgu Azami dan Cikgu Nasir yang begitu komited dalam memberi bimbingan kepada kami semua. Idea utama kajian kami ialah penyakit tidak berjangkit ataupun ringkasannya NCD iaitu Non-Communicable Disease dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4. 4 jenis penyakit yang telah menjadi skop dalam kajian kami iaitu penyakit jantung, penyakit buah pinggang, asma dan diabetes. Kajian kami berhubung kait punca dan kesan penyakit tidak berjangkit serta menyatakan cara pencegahannya. Menurut WHO, NCD membawa maksud tidak memulakan vektor ataupun perantaraan berpunca daripada keturunan atau genetik dengan gaya hidup seseorang. Kebanyakannya adalah penyakit kronik berkembang perlahan-lahan dan bertahan untuk jangka masa yang lama. Jom kita kenali apa itu penyakit jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes. Menurut laporan WHO 2017, 30,258 orang iaitu kira-kira 22.13% kematian di Malaysia berpunca dari penyakit jantung. Kegagalan otot jantung untuk mendapat bekalan darah beroksigen disebabkan saluran darah yang tersumbat oleh kolesterol ataupun pengumpulan lemak. Asma merupakan penyakit yang melibatkan paru-paru, kerandangan kronik pada saluran pernafasan. Biasanya pesakit asma akan mengeluarkan bunyi seperti whistle, whistling. Pesakit akan sesetik kepada sesetengah bahan yang dihidu. Ini dipanggil hyperresponsive. Untuk pengetahuan semua, buah pinggang berbentuk seperti kacang dan mempunyai saiz kira-kira sebesar penumbuk. Ianya terletak bawah tulang rusuk dan sebelah tulang belakang. Menurut laporan Yayasan Buah Pinggang Amerika 2005 kerosakan fungsi buah pinggang hanya pada tahap 10% kapasiti normal. Buah pinggang tidak akan lagi berupaya penapis bahan buangan. Kandungan gula dalam darah yang tinggi akan menyebabkan diabetes. Ini berlaku apabila pankreas tidak lagi dapat menghasilkan insulin. Ia merupakan faktor utama penyakit jantung. Terdapat 3 jenis diabetes iaitu diabetes 1 dan diabetes 2 serta diabetes untuk ibu mengandung. Soalan kajian kami yang kedua ialah berkaitan dengan punca NCD. Pengambilan makanan yang berlemak secara berlebihan akan menyebabkan salur darah menjadi sempit dan tersumbat. Ini merupakan punca utama penyakit jantung. Tekanan darah tinggi yang terjadi dengan keadaan lain seperti obesiti, kolesterol tinggi dan diabetes akan meningkatkan risiko dengan lebih tinggi. Lelaki berusia 45 tahun ke atas dan wanita berusia 55 tahun ke atas lebih berisiko mengalami serangan jantung. Punca asma ialah alahan kepada habuk, asap dan bulu binatang. Keadaan cuaca yang sejuk dan kering, oleh itu pengidap asma perlu mengetahui faktor pencetus yang boleh menyebabkan asma dan cuba menghindarinya. Kekurangan mengambil air kosong dan lebihan protein dalam pemakanan menjadi punca penyakit buah pinggang. Tekanan darah tinggi akan mengakibatkan tekanan tambahan pada saluran darah dalam tubuh badan, termasuk penapis buah pinggang. Kencing manis telah menyumbang lebih daripada 60% kes baru pesakit yang melakukan rawatan dialisis di Malaysia. Penggunaan secara maksimal ubat tahan sakit yang bukan steroid iaitu anting radang NSAID diikat rapat dengan berlakunya keradangan buah pinggang yang boleh mengakibatkan kegagalan buah pinggang. Diabetes berpunca dari pengambilan gula yang berlebihan. Obesiti, kerosakan pada organ pankreas.
dan sejarah diabetes semasa mengandung. Boleh dikatakan keempat-empat penyakit NCD saling berkaitan di antara satu sama lain dan sekiranya keluarga atau keturunan kita mempunyai penyakit NCD, kita perlulah sentiasa berwaspada. Kesan NCD merupakan soalan kajian kami yang ketiga. Kesan penyakit jantung ialah sakit dada dan sesak nafas, kesukaran bernafas dan batuk yang berpanjangan, menjadi kesan kepada asma. Kesan bagi penyakit buah pinggang ialah kencing berdarah, sakit bahagian pinggang, kemerosotan, berat badan dan kulit kering. Kebanyakan pesakit diabetes akan susut berat badan, penglihatan kabur, mudah letih dan luka lambat sembuh. Ini merupakan kesan yang berlaku kepada penghidap diabetes. Soalan kajian kami yang keempat ialah cara pencegahan NCD. Bagi penyakit jantung, kurangkan pengambilan makanan berlemak dan lakukan senaman secara berkala. Elak berada di kawasan berasap dan berhabuk serta jaga kebersihan diri. Merupakan cara pencegahan yang paling penting bagi asma. Kita disarankan minum 8 gelas air kosong dalam sehari. Kurangkan pengambilan protein dan sentiasa melakukan senaman. Dapat mencegah daripada penyakit buah pinggang. Cara pencegahan diabetes ialah kurangkan pengambilan gula, senaman secara berkala dan mengamalkan makanan seimbang. Kami telah mengesyorkan 6 langkah intervensi faktor risiko NCD yang telah digariskan oleh KKM. Pertama, saringan kesihatan kendiri. Amalkan pemakaian sihat, hidup yang aktif, pengurusan berat badan, tidak merokok dan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kawan-kawan boleh layari www.myhealthy.gov. Inilah gambar sepanjang tempoh melakukan kajian dan penyelidikan. Walaupun kegangan dari segi capaian internet dan juga masalah COVID-19, namun ianya tidak pernah melunturkan semangat kami untuk meneruskan kajian ini. Pengalaman ini sangat bermakna dan berharga bagi kami, para penyelidik yang terpilih mewakili sekolah kami yang terletak di kawasan luar bandar. Kami telah merumuskan kajian ini kepada 5 perkara, iaitu literasi kesihatan di kalangan masyarakat sangat rendah. NCD merupakan pembunuh secara senyap. Amalkan gaya hidup sihat, ambil langkah pencegahan saringan awal dan berkala, sangat penting dalam membendung NCD. Inilah narasumber yang menjadi rujukan kepada kami sepanjang menjalankan kajian ini dan kami didedahkan dengan cara penulisan format APA, iaitu American Psychological Association. Akhir sekali, sekalang penghargaan Bapa Samsihat binti Jamil, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pianggu, Perpustakaan Awam Daerah Rompen dan Persatuan PIBG dan KSIB sekolah kami, guru-guru pembimbing, ibu bapa kami. Sekian sahaja pembentangan dari sekolah kami. Terima kasih.